Trump mengaku semalam bahawa serangan tentera Amerika Syarikat terhadap Iran telah dijadualkan untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan beliau menangguhkan serangan itu selepas pemimpin Qatar, Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu meminta lebih masa untuk cuba memuktamadkan perjanjian nuklear dengan Tehran. Pendedahan itu bukan datang daripada kebocoran tanpa nama atau daripada cerita rekaan di belakang tabir. Ia datang daripada Presiden sendiri yang mendedahkan bahawa operasi itu sudah pun bersedia, Pentagon telah diletakkan dalam kedudukan untuk bertindak dan arahan itu hanya dihentikan kerana sekutu-sekutu teluk merayu untuk satu peluang diplomatik terakhir. Cuma, Trump tidak menarik balik ancaman itu. Dia menahan serangan semalam dan menangguhkan keputusan itu hingga hari ini. Dan beliau menjelaskan bahawa Pete Hegseth, General Duncan dan pasukan Amerika mesti terus bersedia untuk bertindak pada bila-bila masa sekiranya rejim Iran cuba mengubah rundingan menjadi taktik melengah-lengahkan. Pengakuan itu mengejutkan kerana ia menunjukkan bahawa Iran terselamat hanya dengan beza beberapa jam, bukan kerana kekuatan mereka sendiri. Dan kini, Iran memasuki hari Selasa ini di bawah tekanan langsung dari Rumah Putih, dikelilingi oleh tuntutan mengenai program nukliernya dan tanpa jaminan bahawa penangguhan itu akan bertahan sekiranya Teheran terus menawarkan janji kosong dan bukannya membuat konsesi sebenar. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dengan standard informasionis. Dalam kewartawanan, kerajaan tidak menganggap penangguhan itu sebagai pengunduran. Ia mengubah pembatalan sementara menjadi ultimatum terbuka. Presiden Amerika Syarikat menyatakan bahawa rundingan sedang berjalan, tetapi beliau menegaskan bahawa angkatan tentera mesti sentiasa bersedia untuk bertindak pada bila-bila masa sekiranya Iran tidak menerima perjanjian yang dianggap boleh diterima oleh Washington. Tekanan itu tidak hilang, ia hanya berubah bentuk. Ia tidak lagi dalam bentuk tindakan segera, tetapi kini masuk ke dalam kira detik politik Rumah Putih. Serangan itu dijangka berlaku pada hari Selasa ini. Arahan itu telah dihentikan pada hari Isnin 18 Mei selepas pemimpin dari Qatar, Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu memberitahu Trump bahawa masih ada ruang untuk rundingan. Kerajaan-kerajaan ini tidak menyertai perbualan itu kerana berbaik hati dengan Teheran. Mereka tahu bahawa serangan Amerika terhadap Iran boleh menyebabkan pangkalan, laluan udara, kemudahan tenaga dan pusat ketenteraan di seluruh rantau itu terbakar. Sebab itu, mereka meminta beberapa hari. Trump bersetuju, tetapi ancaman itu masih kekal. Bahagian yang paling sensitif ialah Trump sendiri mendedahkan saiz operasi itu. Dengan mengatakan bahawa serangan itu telah dijadualkan dan kemudian digantung, dia mengesahkan bahawa Washington sudah mempunyai rancangan, sasaran, arahan dan kesiapsiagaan tentera. Ini adalah pengakuan yang mengubah kedudukan negara. Ia bukan kabar angin belakang tabir, bukan kebocoran tanpa sumber. Ia adalah presiden sendiri yang memberitahu dunia bahawa serangan itu memang wujud, bahawa ia akan dilakukan. Dan ia hanya tidak berlaku kerana sekutu strategik meminta satu peluang terakhir untuk berunding. Sebab utama masih lagi program nuklear Iran. Trump mahu perjanjian yang menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear. Rumah Putih melihat cadangan terbaru Teheran sebagai lemah, tidak lengkap dan tanpa jaminan kukuh mengenai pengayaan uranium dan stok yang telah terkumpul. Menurut Axios, pegawai Amerika berkata tawaran Iran hanya mempunyai sedikit pelarasan dan tidak membawa komitmen terperinci yang mencukupi. Iran cuba untuk melengahkan masa melalui satu cadangan yang dihantar secara tidak langsung dengan pengantaraan Pakistan. Perincian ini menunjukkan betapa rumitnya perbincangan tersebut. Washington dan Teheran masih belum saling mempercayai secara langsung dan rundingan dijalankan melalui orang tengah. Kerana setiap perkataan boleh menjadi peluru politik. Jika Trump menerima satu cadangan kosong, ia akan memberi ruang kepada Iran untuk mengatakan bahawa mereka berjaya menahan tekanan Amerika. Oleh itu, Rumah Putih terus mengekalkan ancaman ketenteraan. Arab Saudi juga menjadi tumpuan atas sebab lain. Reuters melaporkan bahawa Pakistan telah menghantar beribu-ribu anggota tentera, jet pejuang dan sistem pertahanan udara ke wilayah Arab Saudi semasa perang dengan Iran. Ini menunjukkan bahawa permintaan itu dibuat kepada Trump, bukan datang dari kerajaan yang tenang.
Ia datang daripada sekutu yang sedang memperkukuhkan pertahanan, melindungi infrastruktur dan cuba menghalang krisis daripada menjadi tidak terkawal di dalam teluk itu sendiri. Emiriyah Arab Bersatu juga turut diambil kira kerana rantau itu sudah berada dalam keadaan berjaga-jaga. The Guardian melaporkan bahawa tenaga di loji nuklear Barakah telah dipulihkan selepas serangan drone menurut Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Kejadian seperti ini meningkatkan tekanan ke atas Trump kerana sebarang serangan baharu terhadap Iran boleh mencetuskan tindak balas terhadap lokasi sensitif sekutu Amerika. Walaupun begitu, beliau menunjukkan bahawa beliau memegang kuasa pemutus. Beliau mengugut, membuat persiapan, menerima permintaan daripada sekutu dan memutuskan untuk menahan operasi tanpa menarik balik ancaman tersebut. Bagi Tehran, mesej itu tidak menyenangkan. Iran tidak berhadapan dengan seorang presiden yang telah menolak serangan. Iran sedang berhadapan dengan seorang presiden yang mengaku bahawa serangan sudah pun siap dan boleh mengaktifkan semula-semuanya jika rundingan gagal. Mesyuarat pasukan keselamatan negara di Rumah Putih yang dijangka menambah lagi suasana kiraan detik ini. Trump dijangka akan meneliti pilihan ketenteraan bersama penasihat utamanya sambil menilai sama ada Iran hanya cuba bertahan secara politik untuk beberapa hari lagi. Soalan sekarang bukan sama ada Washington mempunyai rancangan atau tidak. Itu Trump sudah akui. Soalannya ialah, adakah Teheran akan memberikan satu konsesi sebenar supaya jeda ini berakhir? Tekanan juga kini tertumpu kepada para ayatollah kerana cadangan Iran tidak meyakinkan. Pihak berkuasa Amerika telah menunjukkan kekurangan komitmen tegas mengenai penggantungan pengayaan dan nasib bahan nuklear yang sudah ada. Dalam istilah mudah, Iran cuba menjual janji seolah-olah ia adalah jaminan. Trump bersetuju untuk menunggu tetapi tidak menerima versi Iran sebagai penyelesaian muktamad. Apa yang akan berlaku? Arab Saudi dan Emiriyah Arab Bersatu meminta penangguhan kerana mereka bimbang akan berlakunya letupan serantau. Sekutu-sekutu ini mahu mengelakkan keputusan Washington daripada mencetuskan gelombang serangan baharu ke atas pangkalan, lapangan terbang, kemudahan tenaga dan kapal. Tetapi mereka juga tahu bahawa Iran hanya benar-benar berunding apabila ia terpaksa menanggung kos. Langkah Trump adalah untuk menjelaskan bahawa diplomasi hanya wujud kerana serangan sudah bersedia. Perkara paling ketara dalam krisis ini ialah perbezaan antara ucapan awam dan apa yang berlaku di belakang tabir ketenteraan. Trump bercakap tentang peluang untuk mencapai perjanjian, tetapi beliau mengarahkan kesiapsiagaan untuk serangan berskala besar sekiranya rundingan gagal. Ini mewujudkan tekanan berganda. Ia menenangkan sekutu selama beberapa jam dan pada masa yang sama meletakkan Teheran dalam tekanan massa. Rumah Putih tidak menawarkan keamanan secara percuma. Mereka menawarkan jalan keluar sebelum pertembungan berlaku. Sekarang, apa yang berlaku seterusnya bergantung kepada 3 langkah. Iran perlu mengemukakan cadangan yang lebih tegas dan boleh disahkan. Sekutu-sekutu teluk perlu membuktikan kepada Donald Trump bahawa peluang diplomatik ini bukanlah satu pembaziran massa. Dan tentera Amerika Syarikat masih berada dalam keadaan bersedia kerana arahan itu hanya ditangguhkan, bukan dibatalkan. Pengakuan Donald Trump telah membuka krisis ini secara brutal untuk Teheran. Iran mendapat masa tambahan tetapi tidak mendapat jaminan keselamatan. Jika rundingan baru ini gagal, kenyataan Donald Trump sendiri menjadi amaran awal bahawa jeda ini boleh berakhir tanpa pengumuman panjang lain, tanpa penjelasan lain dan tanpa peluang politik lain untuk rejim Iran. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Wilson Alves.